Anda bersama saya, Cikgu Fizatun Nadia binti Abu Bakar, mengajar di SMK Malim. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan tajuk Bab 3 Tingkatan 5 Sumber Perniagaan, Standard Kandungan 3.3 Sumber Pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke program Penjabatan Pendidikan Negeri Melaka E-Belajar Perniagaan Tingkatan 5 Bab 3 Sumber Perniagaan. Standard Pembelajaran 3.3.1 Mengenal pasti sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. 3.3.2 Menghuraikan jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sesebuah perniagaan. Objektif pembelajaran pula ialah yang pertama, menyatakan dua jenis sumber pembiayaan dalam perniagaan. Yang kedua, menyatakan dua jenis sumber pembiayaan dalaman. Yang ketiga, menyatakan 5 daripada 7 jenis sumber pembiayaan luaran daripada bank dan institusi keuangan. Dan yang keempat, para pelajar dapat menyatakan 3 sumber pembiayaan dari agensi kerajaan. Seseorang usahawan perlu mengenal pasti sumber pembiayaan yang sesuai berdasarkan jumlah modal yang diperlukan dan jenis perniagaan yang akan dilakukan. Jenis modal terdiri pada wang tunai, inventory, bangunan dan kilang serta jentera. Sumber pembiayaan perniagaan terdiri daripada dua, iaitu sumber pembiayaan dalaman dan sumber pembiayaan luaran. Sumber pembiayaan dalaman terdiri daripada dua pula, iaitu yang pertama, simpanan peribadi. Yang kedua, modal daripada keuntungan, iaitu reserve. Sumber pembiayaan luaran terdiri daripada dua institusi, iaitu bank dan institusi keuangan dan agensi kerajaan. Sumber pembiayaan daripada bank dan institusi keuangan terdiri daripada modal permulaan, sewa beli, pajakan, pemfaktoran, share, overdraft, pinjaman perniagaan gadaian ataupun al-rahnu. Sumber pembiayaan luaran daripada agensi kerajaan pula terdiri daripada 3, iaitu bantuan modal, jaminan kredit dan geran penyelidikan dan pembangunan. Sumber pembiayaan dalaman. Sumber pembiayaan dalaman merupakan modal awal yang digunakan oleh usahawan untuk memulakan perniagaan. Sumber pembiayaan dalaman terdiri daripada dua, iaitu simpanan peribadi dan modal daripada keuntungan reserve. Simpanan peribadi merupakan sumber asas yang diperlukan oleh usahawan untuk memulakan perniagaan. Kebiasaannya perniagaan dimulakan dengan simpanan peribadi usahawan. Yang kedua, modal daripada keuntungan reserve. Modal daripada keuntungan reserve ialah keuntungan yang diperolehi daripada hasil pelaburan. Sumber pembiayaan luaran. Sumber pembiayaan luaran yang terdiri daripada dua, iaitu pembiayaan daripada bank dan institusi keuangan dan pembiayaan daripada agensi kerajaan. Jenis pembiayaan daripada bank dan institusi keuangan ialah yang pertama, modal permulaan. Modal permulaan merupakan pinjaman yang diberikan kepada usahawan yang ingin memulakan perniagaan. Yang kedua ialah sewa beli. Sewa beli ialah aktiviti menyewa aset dengan tujuan untuk membeli aset tersebut. Bank atau institusi keuangan akan membeli aset tersebut dan menyewakannya kepada usahawan. Hak milik akan berpindah kepada usahawan selepas semua ansuran dijelaskan. Contohnya, pembiayaan perumahan atau kenderaan. Yang ketiga ialah pajakan. Usahawan menyewa mesin atau jentera dengan syarikat pajakan dalam tempoh tertentu. Bank, institusi keuangan atau syarikat pajakan mempunyai hak milik terhadap mesin atau jentera manakala usahawan sebagai penyewa.
Sumber pembiayaan luaran yang keempat ialah share. Share ialah bahagian dalam modal sesuatu perniagaan atau saham. Bank Sadadar akan bertindak sebagai penanggung jamin terbitan share oleh syarikat awam yang hendak meluaskan perniagaan. Yang kelima ialah overdraft. Overdraft ialah kemudahan kredit yang disediakan oleh bank perdagangan untuk pemegang akaun semasa. Melalui kemudahan ini, pemegang akaun semasa boleh mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan dalam akaun semasa mereka setakat had yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Faedah hanya dikenakan ke atas jumlah overdraft yang digunakan mengikut kadar harian. Yang seterusnya ialah pinjaman perniagaan gadaian ataupun ar-rahnu. Ar-rahnu dari sudut syarak merujuk kepada satu barang yang berharga. Jadi ar-rahnu ni adalah satu barang berharga yang dijadikan cagaran bagi mendapatkan pinjaman. Sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan, barang cagaran akan menjadi milik ar-rahnu. Contohnya ialah emas. Yang seterusnya dan yang terakhir ialah pemfaktoran. Pemfaktoran ni merupakan kemudahan pembelian akaun penghutang atau invoice yang disediakan oleh bank dan institusi keuangan ataupun syarikat pemfaktoran untuk sebuah perniagaan. Syarikat pemfaktoran akan membeli invoice atau akaun belum terima pada harga diskaun. Melalui kemudahan ini, peniaga memindahkan tugas pengutipan hutang daripada pelanggannya kepada syarikat pemfaktoran. Sumber pembiayaan luaran yang kedua ialah agensi kerajaan. Kerajaan telah menyediakan pelbagai skim dan dana keuangan bagi membantu usahawan. Kemudahan ini ditawarkan dalam bentuk yang pertama, bantuan modal. Bantuan modal ialah pinjaman perniagaan oleh agensi kerajaan untuk pembiayaan perniagaan. Yang kedua, geran penyelidikan dan pembangunan. Geran penyelidikan dan pembangunan merupakan geran dan insentif penyelidikan dan pembangunan untuk menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi lebih kreatif dalam menggunakan teknologi, mencipta teknologi dan mencipta produk-produk baru. Dan yang ketiga ialah jaminan kredit. Jaminan kredit merupakan jaminan yang diberikan kepada usahawan yang menghadapi kesukaran mendapat pinjaman daripada bank kerana cagaran dan status kreditnya yang kurang baik. Antara agensi kerajaan yang terlibat dalam memberikan bantuan pembiayaan dan kewangan ialah yang pertama MARA. MARA ataupun Majlis Amanah Rakyat. MARA memainkan peranan penting dalam perniagaan kaum Bumiputera untuk membangunkan usahawan berjaya dan inovatif. Usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS boleh mendapatkan modal daripada MARA, sama ada untuk memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan mereka. Antara skim yang ditawarkan oleh MARA ialah yang pertama, skim pembiayaan kontrak ekspres ataupun SPIKE, skim pembiayaan peningkatan perniagaan SPIM, skim jaminan usahawan MARA SJUM. MARA juga menyediakan kemudahan seperti ruang niaga, gerai tapak kilang dan arkad di samping menawarkan kursus dan latihan keusahawanan. Yang kedua ialah tekun. Tekun ataupun namanya tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga tekun. Tekun mengamalkan konsep pinjaman asas simpanan, iaitu pinjaman yang diberikan kepada peniaga akan digunakan sebagai modal tambahan dalam urusan perniagaan. Objektif tekun ialah untuk menawarkan modal tambahan kepada usahawan, menggalakkan budaya menabung dalam kalangan peniaga kecil, mewujudkan satu jaringan usahawan secara berkelompok dan membina kemahiran keusahawanan. Antara skim yang ditawarkan oleh Tekun ialah skim pembiayaan program teman nita, skim pembiayaan kontrak, skim pembiayaan teman niaga, program pembangunan usahawan bekas tentera dan program pembangunan usahawan profesional muda Bumiputera. Pinjaman dengan Tekun bermula dengan serendah RM500 hingga RM50,000 manakala tempoh bayaran balik antara sebulan hingga 5 tahun.
Yang ketiga, CGC, Credit Guarantee Corporation Malaysia ataupun dikenali sebagai Syarikat Jaminan Kredit Malaysia. Syarikat Jaminan Kredit Malaysia memainkan peranan pembangunan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi negara dengan cara membantu usahawan PKS untuk berdaya maju dan tidak mempunyai cara untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi keuangan. CGC berperanan sebagai pemberi jaminan kredit bagi memudahkan permohonan pinjaman atau pembiayaan usahawan diterima oleh pihak bank. Yang keempat ialah Agrobank. Agrobank merupakan bank milik kerajaan di bawah naungan Kementerian Keuangan yang berfokus kepada pembangunan dan perniagaan berkaitan dengan pertanian. Agrobank menyediakan pelbagai dana dan tabung untuk memberi pinjaman pada kadar syas yang rendah. Contoh, modal usahawan satu Malaysia dan kemudahan pembiayaan modal kerja. Yang kelima, agensi kerajaan yang kelima ialah MOSTI. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah menawarkan geran insentif dalam bidang sains dan teknologi untuk menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan produk ataupun R&D produk. MOSTI telah memperkenalkan dana baru iaitu Dana Smart dan Dana Go. Dana Smart bertujuan untuk mencari usahawan atau penyelidik yang boleh memberi penyelesaian terhadap keperluan strategik dan keutamaan dalam bidang teknologi, pemprosesan dan produk. Dana Go pula terbahagi pada dua jenis iaitu Dana Facility dan Dana Inno. Dana Facility merupakan dana yang disediakan bagi membantu pemohon mengurangkan jurang kegagalan antara fasa pengkomersialan kepada pengkomersialan. Manakala Dana Inno pula adalah untuk membiayai pembangunan dan penambahbaikan produk atau perkhidmatan dengan unsur-unsur inovasi. Jadi, apakah kesimpulan yang kita belajar pada hari ini? Pada hari ini kita belajar tentang sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan dalam perniagaan. Sumber pembiayaan terdiri daripada dua iaitu sumber pembiayaan dalaman dan sumber pembiayaan luaran. Sumber pembiayaan dalaman terdiri daripada dua iaitu simpanan peribadi dan juga modal daripada keuntungan iaitu reserve. Sumber pembiayaan luaran terdiri daripada dua iaitu bank dan institusi keuangan dan juga agensi kerajaan. Sumber pembiayaan daripada bank dan institusi keuangan menyediakan jenis pembiayaan seperti modal permulaan, sewa beli, pajakan, share, overdraft, pinjaman, pergadaian ataupun ar-rahnu dan juga pemfaktoran. Manakala sumber pembiayaan yang disediakan oleh agensi kerajaan ialah seperti bantuan modal, geran penyelidikan dan pembangunan dan jaminan kredit. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada standard kandungan yang seterusnya.